Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel seadanya. Baiklah, sidang kesinambungan kepada cerita negeri Melaka. Jadi seperti yang telah saya hadir buat kali kedua di Pusara Hang Jebat, maka pada hari ini saya kongsilah babak pertama part 1 akan sebuah cerita, iaitu yang dikatakan oleh mereka Makam Hang Tuah di Melaka. Jadi ini adalah tempat yang telah diwartakan dan dikatakan sebagai bukti yang ada setakat hari ini. Inilah pusara Datuk Laksmana. Jadi pada hari ini kita akan melihat daripada satu aspek yang agak berbeza, apa rahsia di Makam Hang Tuah di Melaka itu. Baiklah tuan-tuan, kita melihat ni daripada beberapa aspek persekitaran dan juga nilai reka bentuk seperti mana telah saya kupas di Makam Hang Jebat. Sama ada benar ataupun tidak, kita melihat daripada visual dan fizikal terdahulu. Jadi buat pertama kali kita lihat awan lah. Awan yang ada di atas pusara atau makam yang dikatakan legenda Datuk Laksmana Hang Tuah. Pada pandangan orang mistik, dia dapat melihat apa yang ada kesinambungan dengan pusara tadi. Bagi memberi lebih kefahaman, kita ambil hanyalah satu aspek daripada lapisan-lapisan gelombang dan tenaga yang berangkai dengan pusara tadi. Jadi perhatikan arrow putih di atas awan yang ada menuju kepada kawasan ini, dan pohon dedaun yang ada bentuk, ada lubang cahaya berbentuk empat segi. Seolah-olah sesuatu daya tenaga tidak mengizinkan pohon atau dedaun itu berada di kawasan tadi. Ada barang tak nampak kan. Sempadan pokok, daun pada ranting terpaksa minggir duduk kat tepi kan. Jadi apa ada ke awan tu ya? Mari sama-sama kita lihatlah. Jadi inilah arrow pada tanda di awan di atas pusara Datuk Laksmana Hang Tuah. Kalau kita perhatikan mulik-mulik daripada satu segi, macam ada kaki kan, ada tangan, ada kepala, ada tanduk. Kalau nak kata unicorn pun boleh juga kan. Itu salah satu aspek kalau kita lihat daripada bentuk perlambangan makhluk tersebut. Tapi kalau kita sambung beberapa medan tenaga daripada pandangan batiniah dia, mungkin juga akan ada yang bisa melihat wajah, melihat lelaki bertongkat dan berbagai pandangan visual, termasuk yang dikatakan wajah harimau dan berbagai yang tadi. Tetapi kita lebih kepada nilai estetik ataupun nilai energy grid yang membelah awan yang menuju kepada kawasan pusara tadi. Kadang berbanding dengan pusara yang biasa kita temui di makam Aceh dan sebagainya, ataupun pusara di negeri Perak, ada suatu cerita silam yang terbabit dengan tiang empat di bahagian kaki makam Datuk Laksmana. The Four Pillar dalam sejarah yang lebih tua. Jadi kenapa cerita Four Pillar ni ada dan disemadikan di dalam sebuah lakaran? Tidaklah semestinya jasad ataupun Datuk Laksmana yang dipusarakan itu badan dia besar. Dianya adalah kosmologi cerminan kepada sebuah dinasti ataupun penguasa yang ada di Tanah Melaka ataupun di JT Melaka Selatan, tanah air Kedah tua dalam empire Melayu yang langka tadi. Jadi kita lihat aspek empat pilar. Di hujung tapak kaki dipelambangkan satu benda yang ada lubang, diletakkan batu nisan kepala
yang merungkai suatu kehidupan dan juga ruh ataupun jiwa ataupun ketuhanan yang ditiup kepada ubun-ubun seseorang manusia. Berpijak di bumi nyata di dalam 4 unsur api, angin, air, tanah dan cahaya, dan juga rahsia, jiwa, hidup dan ruh pada jasad tadi. Cuma perkiraan daripada segi skala berapa panjang daripada ketinggiannya rumah di atas atau rumah di bawah. Kalau kita ambil lah kan bahagian kepala batu nisannya tadi dan kita letakkan atas 4 pilar tadi, dia akan membentuk rumah. Maka perlambangan sebuah mitos yang langka. Di sini kita dapati berbeza yang dikatakan kunci segitiga yang ada di makam Jebat. Di makam tuah ini kita ada kunci tetapi bukanlah segitiga, ianya umpama semai bulatan yang atasnya menjadi tajam, bukannya segitiga. Jadi aspek dalam satu simbolisme zaman yang tua dan langka, kita dihadapkan dengan 4 pilar. Api, angin, air, tanah. Yang menghadap kepada bahagian kepala sekujur jasad yang dipusarakan. Sebuah simbolisme zaman silam. Jadi persoalan siapakah yang disemadikan di pusara ini bukanlah menjadi persoalan buat ketika ini. Itu lebih kepada mistik dia. Dan seperti pengalaman saya peribadi, tidaklah saya bertemu Datuk Laksmana di sini. Di sini makam yang telah diwartakan oleh pihak pengkaji sejarah. Pertemuan saya dan siapakah Datuk Laksmana saya ada dalam buku saya, yang saya ceritakan serba sedikit dalam buku Ketuhanan Orang Melayu dan juga Kosmologi Atomik Orang Melayu yang telah keluar. Di situ ada sebuah cerita siapakah Jebat atau tuah yang saya temui di dalam jejak warisan. Pada hari ini kita melihat daripada segi aspek yang dikatakan visual dan juga tanda alam dan tenaga alam yang bersambung dengan legenda yang ada di sini. Jadi bagi mengakhirilah sidang pertama apa ada di makam yang dikatakan Datuk Laksmana Hang Tuah, kita bakal bersambung pada babak keduanya nanti. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.